Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Maaf tertangguh sedikit 15 minit. Okey, tak apalah, sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Alright, so sekarang kita ada 71 orang. Okey, so sebelum kita mulakan, beri tak sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk para masing-masing. Okey, Al-Fatihah. Alright, so okay, so semua dengar suara saya ya. Anybody can respond? Dengar, medium. Alright, terima kasih. Okay, so basically malam ni, sore lah saya baru pukul 8 tadi baru terfikir nak buat sebenarnya. Okay, so lebih kepada nak buat review chapter je lah alright. So dan saya perasan dekat sini background ada daripada macam-macam group kan, sebab saya invite semua. Okay, so basically malam ni dia lebih kepada session sharing session kita nak share chapter 1, chapter 2, chapter 3 review. Okay, and then saya nak share sedikit tips exam online dan juga sedikit revision. Cuma part revision nanti tu I don't think I'm gonna be step by step punya prosedur. Cumanya saya akan cepatkanlah simplify. Saya akan bincang nak tunjuk macam mana cara menjawab sebenarnya, dia punya tips dia lah. Tu je, sebab kalau nak go for step by step memang tak sempat lah. Okay, dan saya hanya akan fokus soalan pasir tu untuk chapter-chapter yang berkaitan sahaja kan, yang topik 1, 2, 3. Alright, let's start. Saya akan share saya punya screen sekejap ya. Okay, saya tak on camera, tak apalah ya. Yang penting malam ni dengar suara yang paling penting kan. Kang tengok muka saya, Kang tiba-tiba tak ada mood nak belajar pula kan. Right. Suci buat apa mama ni? Tatih. Allah, sorry. Okey, sekejap ya. Saya okay, so sorry, line tak berapa clear tadi. So saya dah tukar network connection. Saya share kat sini saya punya mana saya punya Allah, sekejap saya husband saya take over baby. Kita ada background effect sikit ni. Ame ni main-main lah Ame. Macam tu lah, tak stres kan, relax. Test je, bukan ada apa-apa pun kan. Okey, boleh santai tu. Ya betul, santai je, jangan stres. Kita walaupun kita belajar tajuk stres, tapi jangan stres, okay? Saya tengah nak share saya punya screen ni. Awak tak boleh share ni. Tak apalah. Saya share screen je lah Okay, nampak tak saya punya OneNote? Tak nampak. Tak nampak. Gelap macam masa depan. Janganlah gelap masa depan. Allah, sat. Gelap masa depan. Nampak tak? Baru nampak. Alhamdulillah. Yang gelap. Kan gelap masa depan tu dia keluar. Alright.
So basically saya akan buat sebelum kita buat soalan pasir, saya nak review sedikit supaya kita recall lah. Okay, kita recall. Okay, untuk topik pertama. Alright, chapter saya tengah record. Okay, recording. Alright. So untuk chapter pertama, apa topik dia? You all ni dah study ke belum ni? Ke baru nak study sesama? Azure load. Tengah tadi. Alright, so okay. Azure load. You ke Azure load? Alright, tak apa. So topik yang pertama, topik 1. Sorry lah malam-malam tulisan saya selalu cantik tau. Malam ni dia macam tak berapa bagus sebab sejuk kot. Tak apa, Doktor memahami. Tak best lah tulis guna drawing pad ni. Saya guna saya punya tablet lah. Dia jadi ketang. Sana, sorry, biasalah kan awal-awal ni. Okay, saya guna saya punya tablet lah. Drawing pad tu tak berapa lancar tulisannya. Alright, so tu dia, lancar lah sikit. Siapa live daripada Kedah sekarang? Sembang pula Ame. Lama saya tak balik Kedah ni PKP. Allah rindunya kat bapak saya. Okay, sambung balik. Tak apa, tu iklan je. Alright, topik 1. First kita tengok. Barulah cantik sikit. Sikit lah kan. Stress. Saya lupa the word simple. Okay, topik yang pertama simple, stress and strain. Nama pun simple kan, so don't take it complicated. Okay, simple je. Alright, so untuk topik simple, stress and strain ni, okay, kita ada dua lah kat sini, saya summarykan dia. First we look at simple, stress. Kalau terputus ke apa-apa tolong ni kan saya simple stress. Saya hide ini dulu. Alright. Kita ada 3 kat sini. Okay, first one is we are looking at the normal stress. Okay, normal stress ni apa? Simbol dia. Okay, simbol tolong. Sigma. Kita bermain dengan simbol sebab otak kita ni simbol kan, sigma n over a. Okay, lepas tu we do have shear stress. Dia punya simbol dia tau equals to v over a. Alright. So basically untuk topik simple stress ni yang paling penting kalau I boleh bulatkan kat sini nilai n. Siapa sebut tadi ada siapa sebut apa Azure load tadi tu kan. So basically kat sini bermain. Bukan mudah nak mudah, bukan senang nak senang. Betul senang. Tutup mic Azwan. Bukan senang nak senang anak oi. Alright, so neutral tengok n dengan v ni mana nak dapat? Okay, n dengan v ni kalau saya boleh simplify kat sini, benda yang penting kat sini you kena tahu EOE. What is EOE? It is equation of equilibrium. Dekat sini you kena tahu apa? Summation apa? Of fx equals to 0, summation of fy equals to 0, summation of moment equals to 0, betul? So kat sini saya tak nak stress into detail sebab kita dah belajar kat sini masa structural analysis kan, okay? And then A, alright, I buat kali hijau pula So A ni pula adalah area. Area ni tak ada apalah, you kena tahu basically kita punya material, element kita sama ada segi empat sama kan, rectangular ataupun circle. So dekat sini you kena tahu area lah. Okay, kalau macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana saya punya alright. Okay, kat sini you kena tahu area lah. So BH kan. Okay, kalau pi, kalau ni pula just recall kan. Kalau circle kita ada pi apa? Pi j square ataupun pi d square over 4. Okay, so benda ni very basic. Kalau saya laju, tolong stop saya Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sat, saya hantar baby pilot Sat. Allah. Okay.
Okay. Right. So sambung balik and then so basically any tak nak stress into detail lah you kena carilah kena buat equation of equilibrium tu. Alright. Yang ketiga, factor of safety. Factor of safety ni basically apa kita nak tengok kat sini, biasanya kita tahu bahawa FS ni we do have stress, fail, divided by stress, allowable. Allow, okay? Allow. So sama juga dengan shear. Okay, shear fail by shear allow. Alright, so dia punya tips dia kat sini you kena ingat ni lah kan, F dengan A ni kan. F dengan A. F divided by A. Okay, untuk apa factor of safety ni? Kadang-kadang soalan dia tanya dia bagi safety factor of safety kan. Lepas tu dia minta contoh normal stress. Ataupun dia minta area. Nampak tak? Daripada sini you boleh masukkan formula area kat atas ni. Lepas tu you kira you dapat area. Kadang-kadang dia minta D kan? Dia minta J ke? Dia minta D ke kan? Dia minta B ke kan? Dia minta H ke? So benda ni semua you kena fikir. Okay, you kena fikir. Daripada formula yang ada ni, macam ni dia dapatkan B, H, D semua tu. Okay, dia panggil reverse engineering lah. Alright, reverse engineering. Okay, so settle yang itu. Lepas tu what else? Okay, itu je, simple stress kan, nampak? Simple je, okay. Lepas tu yang kedua pula. Alright, yang kedua kita nak tengok into simple strain. Ni pun simple juga. Okay, simple strain ni at first kita nak tengok Hooke law. Alright, saya tak nak you hafal please. Online ni best sikit sebab you tak perlu hafal. Semua benda kita boleh tengok kan. Sekali lagi you nak kena faham sahaja. Okay, so apa dia Hooke laws ni? Stress is equals to modulus time elongation. Okay, dalam topik yang ni kita kena tahu apa dia elongation kan. What is elongation? Elongation is apa dia? Delta over L. Delta ni adalah perubahan jarak, perubahan panjang bahagi dengan asal, saiz asal kan. So macam PKP kita ni pun kita kena measure juga elongation kita berapa kan. Kan kelebaran asal dan kelebaran berapa pertambahan kelebaran kan, ataupun pengurangan kan, negatif. Alright. Okay. So elongation, settle yang tu. Lepas tu we do have also Poisson ratio. Okay, Poisson ratio ni dia biasa kita guna R ataupun V lah equals to E lateral divided by elongation longitudinal. Okay, so basically ini kalau dia bagi case lah kan, contohnya dia bagi isu-isu ke atas itu stress bla 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 bla, tiba-tiba dia minta kirakan Poisson ratio ataupun dia bagi nilai Poisson ratio and then dia minta cari L contohnya kan, ataupun deflection. Deflection pula deformation tu kan, displacement tu. So you kena pandai lah kaitkan equation ni dengan equation ni, equation ni dengan equation ni kan. So you have to think. Alright. And last but not least, ni yang paling penting, deformation. Alright, deformation delta is equals to NL over AE kan, ataupun PL over AE. Alright, so kat sini nilai delta can be negative, positive. Betul tak? Alright, can be negative, positive. Apa maksud negative, positive ni? Alright, it can be negative, it can be positive. Kenapa negatif? Sebab dia due to compression. Compress ataupun dia mengalami contraction. Contraction ni bahasa Melayu apa pengecutan. Yes, pemendekan. Terima kasih. Okay. Okay, and then positive, we do have tension here. Okay, kalau positif tu maksud dia mengalami tension ataupun
Tadi pemanjangan kan. Okay, elongation. Alright. So nilai delta ni part yang paling penting kat mana? Okay, I highlight kat sini nilai N dengan nilai P. Betul tak? Sebab biasanya student akan susah nak cari nilai N dengan P sahaja. So doa-doa lah supaya nilai N dengan P ni dia beri. So that you boleh skip all the steps related to yang Azure loaded tu kan. EOE tu. Summation of F, X, Fy semua tu kan. Right? Sebab selalunya student akan stuck dekat situ. So yang N dengan P ni apa? Kita akan apply EOE again lah. Okay, EOE. Maksudnya apa? Summation of Fx equals to 0, summation of Fy equals to 0, summation of moment equals to 0. Alright. And then dekat sini pula, kita ada juga deformation due to temperature kan. Ni tak ada apa. Just kita tambahkan alpha je kat sini. Okay, delta TL. Okay, apa dia ni? Ini adalah dia punya coefficient of temperature. Okay, perubahan. Tadi tu yang ini ni disebabkan daya. Dia memanjang. Macam kita memanjang melebar sebab makan lebih kan. Ataupun kurang makan kan. So itu dia punya orang panggil dia punya parameter dia kan. So untuk thermal pula, okay, untuk thermal ni dia punya apa? Dia punya parameter yang penting adalah koefisien dia ni dan perubahan suhu. And then this is L bukan 2. Alright, this is L. Alright. Okay, so I nak highlight dekat sini. Okay, yang paling penting dekat sini, part yang paling penting adalah deformation. Okay, untuk topik simple stress strain ni. So apa I kata penting sebab application dia kat sini. Okay, yang lain tu semua, yang ni semua ni, dia punya theoretical je. Alright, yang penting application dia kat sini. This is application. So nampak tak banyak benda pun yang you kena tahu. At least you faham nak guna macam mana all the equations. Alright, so settle topic 1 punya review. Settle Tu je, simple kan? Sesimple tajuknya. Alright. So kita move to chapter 2. Okay, chapter 2 ni apa? Chapter 2 ni dia related to stress transformation. Okay, saya perasan tak dalam ni banyak sangat formula-formula kan. So please again, do not memorize. Okay, just being understand. Okay, faham saja dah cukup dah sebenarnya. Sebab formula semua memang you ada kan dalam buku semua. Alright, so untuk chapter 2 ni saya nak summary kat sini. Kat siapa yang kelas saya biasa saya dah pernah buat summary kan. Okay, kita ada topik 2 2D. Saya fokus on stress line. Stress transformation. Semua masih follow ke? Saya rasa macam senyap. Dia macam short sendiri tau bila kelas online ni dia macam fokus. Alhamdulillah, insya-Allah. Right. Okay, kita sambung. So basically topik 2 ni saya boleh bahagikan kepada 3 lah. Okay, 1, 2, tulis siap 3. Nak bagi tahu kata tak banyak pun. Okay, 3. So 3 ni apa dia? 1 general equations. Wah, awak tulisan ni. Okay, general equation. Alright, general equation ni okay, at first untuk stress transformation ni you kena tahu apa yang berlaku kan. Okay, kita kena fahamlah sedikit. Kalau tak banyak pun sedikit. Okay, so daripada elemen yang ini we do have what? We do have X Satna. Right, we do have X, Y axis. Ini kena tahulah. Tak nak ada anak panah ni sebenarnya. Okay, X, Y. Lepas tu kita ada apa? Kita ada stress kan kat sini. Sigma X. Yang ni apa? Sigma Y. And then we have tau. Tau tang mana? Tau tang sini. Shear kan? Tau X, Y. Okay, now Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak ni. Okay. So, tau ni macam mana tau positif, negatif? Kan saya dah pernah bagi tips kat student saya. Jangan hafal. Please do not memorize. Okay, saya bagi kat sini. Okay, sini positif kan? Sini positif. Sini negatif, negatif. Kenapa? Jangan hafal. Alright, kenapa dia positif negatif? Sebab, okay, kalau I letakkan kat sini, katakan
Yang ini Alright, yang ini. So ke atas positif negatif. Betul tak? Okey, kita tengok ni. Ni positif, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif kan? Biasalah kan? Kita punya convention kan? Alright, so now ke atas positif. Betul? Ke kiri positif. Betul? So positif jadi positif. So that's why dekat sini tau dia positif. Nampak? Sini tengok bawah pula. Bawah I buat color hijau pula. Okay. Bawah apa? Negatif kan? Ni. Okay. And then ke sini dia mesti arah. Okay. First dia punya tips. Arah dia mesti mengarah ke bucu. Okay. So yang ni negatif. Yang hijau yang bawah ni positif kan? So negatif positif jadi negatif. So that's why kat sini tau dia negatif. Okay, sama juga macam ni kan? Ni bawah negatif, kiri negatif kan? So negatif jadi positif. So that's why kat sini dia punya tau dia positif. Okay, same goes to this one. Kan? Ingat dia mengarah ke dalam ke bucu. So yang ini ke kiri negatif, ke atas positif. So negatif positif jadi negatif. So that's why dekat sini tau dia tau negatif, dekat sini tau dia negatif, sini tau dia positif. So tau yang ni positif. Okay, clear Alright. So what happened to this element actually? Kita nak transform dia jadi apa? Bila transform ni something yang berubah lah kan. Macam kita sebelum PKP, selepas PKP kan, perubahan dari segi berat badan, ketinggian sama kot kan. Alright, so to transform what happened is dia jadi macam ni kan. Apa yang berlaku sebenarnya adalah okay, paksi tadi tu daripada X dia jadi X prime kan. Lepas tu we do have what here? Sigma X prime. Sigma Y prime. And then tau pun dia akan jadi tau X prime Y prime. Sebab apa? Sebab due to rotation. Okay, when it has or it having a rotation. So akan berlakulah perubahan. Okay, dalam topik yang ni yang penting sekali you kena tahu apa? Dia punya convention. Itu yang paling penting dalam soal untuk topik stress transformation ni. Okay, sign convention. I letak kat sini star. Sign convention. Arah dia tadi tu yang cakap positif negatif tu Okay, itu satu. Okey, itu sahaja. Yang formula-formula panjang-panjang semua tu, itu letak tepi dulu. Okey, apa formula dia? Kalau I boleh recall balik kat sini week berapa kita belajar tu week 3 Week 3. Week 3 set ni nota saya. Nampak formula-formula ni tak perlu hafal Okey, bila masa perlu guna nanti you guna. Tapi untuk pengetahuan you, untuk chapter 2 ni, sebenarnya formula-formula ni tak berapa penting sangat. Okey, sebab dia yang penting adalah yang subtopik yang ketiga nanti yang kita buat. So formula ni kita dulu. Alright. So kita pergi kepada kita punya ni tadi. Alright. So yang kedua pula apa dia? Selepas general equations we do have maximum, principle for normal stress. Alright. Okay. So untuk yang ini, apa yang penting adalah kerja sama. Ingat pula cerita kartun tu. Alright, apa yang penting kat sini, apa yang penting kita nak tahu apa? Dua, sigma 1, sigma 2. Okay, sigma 1 apa? Ini akan introduce kepada maximum stress, yang ni minimum stress. So, apa lagi yang perlu kat sini? Dia ada equation juga kan, tapi abaikan dulu equation tu. Yang penting you kena tahu apa dia sigma 1, sigma 2. Dari segi element orientation pula, tadi kita ada apa? Macam ni kan. Tak apa, lukis banyak kali kita mudah faham. Sigma X, sigma Y. Lepas tu we do have tau kat sini kan. Ingat dia menghala ke bucu arah dia. Tau XY, positif. Okay, so apa yang berlaku bila bermain dengan maximum principle ni? Okay, bila dia transform, kita akan ada this is stress 1, stress 2. Okay, ni kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak pergi dekat nota tadi pula. Set. Okay, so yang ini tadi kita ada paksi X kat sini kan. So nampak, yang pertama ni adalah maximum, yang ni minimum.
Alright, settle. Tu je. Formula tu letak tepi dulu. Yang penting nak you faham dulu. Alright, so yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah yang ini, which is more circle. Okay, more circle ni kenapa saya kata penting? Sebab dia adalah, dia macam you buat kek lah. Okay. Buat kek. Step yang pertama dengan kedua ni adalah dia punya contoh Yang pertama step dia bahan-bahannya ialah tara kan. Yang kedua adalah kaedahnya, caranya. Okey, kaedah dan caranya kan. Cara membuat kek contohnya. Tadi tu bahan-bahan kan. Nombor satu bahan-bahannya membuat kek. Yang kedua cara-cara membuat kek. Yang ketiga tara kek dah siap. Okey, rasa kek tu manis ke, masin ke, pahit ke, keras ke, lembut ke kan. Okey. Sama juga macam chapter kedua ni. Apa yang kita nak buat adalah yang pertama, kedua ni dia lebih kepada benda yang hidden, yang belakang, yang berlaku. Tapi yang kita nak tahu yang penting more circle. Sebab kalau perasan pun soalan-soalan pasir banyak keluar more circle kan. Sebab dekat more circle ni adalah application. Macam saya cakap tadi. Yang satu dengan dua ni adalah dia punya what we call literature dia punya fundamental dia. Alright. So untuk more circle, benda yang paling penting adalah apa? Okay, jangan lupa nanti sediakan apa nama? Kertas graf, all the protector, all the sets of geometry punya set tu kan. Okay, sediakan. Guna tak guna, letak tepi dulu. Okay, yang penting sediakan. Get ready. Okay, untuk more circle ni yang penting adalah you kena tahu apa? Cara buat graf lah. Okay, so basically kalau I boleh contoh kat sini. Okay, cantik lah. Set lah. Kita enjoy kan. Saya lama tak melukis. Nak lukis sikit. Kita ambil ada shape kat sini. Oh, dia ada anak panah jugalah. Jealous tak? Okay. Alright. So, I ambil dekat sini. Tara dah siap. Okay, I besarkan sikit. Okay, so let's say ini I punya bulatan. Senang je kan. Okay. Okay, so katakan awak dia tak bulat elok ni. Tak apa sayang. Shit. Kenapa? Apa benda tu? Sekejap ada reminder pula. Okey. Dia silakan, hidup kita ni tak tahulah dah banyak bergantung dengan apa? Telefon dah. Tak boleh nak ingat sendiri. Bibir pula. Okey. So ini saya punya more circle. Dia tak apa cantik sangat lah tapi basically apa kita nak tahu kat sini apa yang penting satu apa dia? Lepas tu lukis kan? Okey, first macam ni nak lukis. Itu I tak nak bagi step by step. Nanti I akan tunjuk I punya nota chapter 3 kan? More circle. Ni I bincang dalam kelas dululah. More circle saya. Mana? Okay, this is all the formula. Okay, step-step dia. Tapi yang paling penting yang I nak you all tahu adalah mana? Okay. Sebelum you nak plot ni, you kena ada apa? C kan, betul tak? Okay, you kena ada C, betul? Okay, C tu nak dapat dari mana? C adalah average kan? Average tu maksudnya you kena tahu nilai stress average. Nak dapat dia macam mana? Sigma X plus sigma Y divided by 2. So that's why I cakap nilai X dengan Y ni penting. Positif, negatif penting. Kan? Sebab salah nilai C, you akan duduk berada di titik yang salah. Sebab dia memainkan peranan koordinat you kan? Koordinat. Alright. So dapatlah nilai stress. So kat sini dia punya C ni dia punya koordinat dia tahu dengan sigma average kan? So tahu kita kosong. So ni nilai C. Okay. Alright. So itu nilai C. Dah dapat nilai C, you akan plot. Nak plot tu kena ada radius, betul tak? Kena ada jari dia baru boleh plot. Tak ada R tak boleh plot, betul tak? Okay, so radius ni you boleh guna for formula ni kan? Mana formula dia? R. Formula R.
Mesti tak nampak kat sini. Ni R kan? Okay. So R kita saya sorry, ini topik lain dah. Principal stress, plane, Mohr circle. Allah. Saya Okay. So R is reference point kita. Okay, so reference point kita. So overview kita tengok sini reference point. Mana saya punya nota ni ke bawah? Mana saya punya step Principal stress. Sekejap lost pula sekejap. Okey, titik A. Tau maksimum R. Yes. Okay. So basically kita tahu bahawa R ni kalau kita tarik ke bawah, dia kan pergi kepada ni kan? Betul tak? Atas. So kita tahu bahawa ini adalah tau maksimum. Okay, tau minimum. Tau ni nilai dia sama. Okay. So you dapat R, C dah ada, ni titik A lah. Biasanya kita nak cari titik transformation tu kan? Okay. So bila kita dapat ini, dia akan sentuh kat sini kan? This is stress 1. This is stress 2. Ingat, belah kanan always 1, belah kiri always 2. So 1, 2 ni adalah this is maximum, this is minimum. Okay, what happened is sebenarnya apa kaitan Mohr circle dengan topik-topik sebelum ni, general equations, all the maximum principle? Sebenarnya you boleh guna formula-formula yang ada dekat general equation dari tu untuk you check you punya nilai stress 1 yang you dapat, stress 2 yang you dapat, lepas tu R yang you dapat, kan apa lagi, tau maksimum yang you dapat. Semua ni kalau guna equation, okay, to check the value. Kalau ada masa lah. Okay, kalau you ada masa extra time, you nak check betul ke jawapan yang I buat ni daripada Mohr circle ni kan, you boleh check guna equation. Okay, itu kaedahnya. Tapi yang penting how to draw the Mohr circle ni, itu yang paling penting. Alright, so settle yang tu Dah, itu je chapter 2. Okay, chapter 2, Allah kecilnya. Alright, itu saja chapter 2. Okay, so kat sini I highlight betul-betul. Kat sini yang paling penting apa tadi I cakap? Mohr circle. Sebab apa penting? Sebab dia adalah application. Allah, awak dah tak keluar color. Application. 1 dengan 2 ni, general equation dengan maximum principle ni adalah dia punya theoretical. Tapi yang penting application dia tu, Mohr circle tu. Okay. Dan general equation dengan maximum principle tu lebih kepada kita nak verify jawapan kita. Kalau nak check. Okay. Alright, so settle. Topik yang kedua. Now kita pergi topik yang ketiga. Ini favorite topik saya sebenarnya. Okay. Topik yang ketiga. Alright. Tengok saya tak tipu tengok tarikh 8 Disember 8.20. 8.20 tadi baru saya create all these things. Sebab baru terfikir nak buat kelas revision. Okay, topik 3 on bending. Kenapa makin teruk tulisan saya ni? Serius tau, selalu cantik tulisan saya. Tanya student saya. Semua dah senyap. Saya rasa keseorangan di sini. Ada sini madam. Bending and shear. Ada. Ada bending and shear. Pernah tahu saya masuk seorang je rupanya lost connection. Aduh hai. Terpaksa repeat balik 5 minit. Sebab masa ni tak tengok handphone kan, yang fokus je.
Okay, bending and shear stress. Alright. So dekat sini ada 2 subtopik. Alright, yang pertama of course lah bending. Alright, bending. Bending ni ada apa? Kat sini saya highlight benda penting je. Bending ni again we do have stress maximum is equals to MC over I. Okay, what is C? C is the far distance, the farthest distance, the longest distance. Titik yang paling jauh dengan neutral axis. Okay, titik pada elemen tu lah yang paling jauh. Okay, itu adalah C, titik C. Ataupun you boleh guna M, Y over I, sama je sebenarnya. Okay, cuma Y tu dia spesifik kepada titik. Kadang-kadang soalan dia minta determine the stress at point A, point B, point C. So kita boleh guna Y tu sebagai titik dia, nak tahu kan. Tapi C ni always goes for the maximum Y. Macam tu. Alright. So this is what we call shear formula. Siapa boleh guna shear formula ni? Okay, only homogeneous. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia balik kat situ balik. Okay, so homogeneous material sahaja yang boleh guna shear formula. Kan? Sebab apa homogeneous? Sebab I dia, nampak tak? I tu kan satu je. Kan? Bila I satu, so satu je lah elemen boleh guna. Betul tak? Okay, itu satu. Lepas tu, we do have also what we call N. Okay, N is equals to E1 over E2. What is N? N is, Masya Allah, what happened? Okay, this is transformer. Transformation factor. Okay, why we need to have this transformation factor N? Sebab apa? Okay, sebab apa kita kena transform? Sebab apa kita nak berubah jadi seorang yang baik daripada seorang yang kurang baik? Sebab apa kita nak berubah menjadi seorang yang lebih berhati mulia daripada seorang yang kurang berhati mulia? Sebab kita nak dapatkan syurga Allah. Masya Allah. Kita selitkan sikit. Okay, so kenapa kita kena ada transformation factor ni? Sebab kita nak berubah. Betul tak? Nak ada perubahan. Perubahan ni berlaku sebab kita nak guna shear formula. Okay, what happen is, yang ini kita akan experience bila kita bermain dengan what we call composite. Okay, composite to become homogeneous. Itu dia tulisan. Okay, so kalau material tu composite ni maksudnya apa? Lebih dari satu elemen. Itu dia, apa dia tu tak tahulah. Okay, elemen. Contohnya steel dengan apa? Steel dengan wood. Ataupun contohnya brass and apa lagi, steel. Atau combination 3 terus, wood. Ambil kau. Lebih daripada satu elemen kan? So kita nak jadikan dia homogeneous. Sebab kita nak guna formula ni. Selagi tak je homogeneous, selagi tu you tak boleh guna formula yang kat atas tu. Okay, itu tujuan kita ada transformation factor. Cuma dekat sini, I tak nak you hafal. Please do not memorize. Tolong faham bahawa dalam situasi transform ni, contohlah kita kan, kita dalam keadaan yang dah orang kata macam saya lah kan cik saya sekarang, saya rasa saya dah normal lah ketinggian saya, berat badan saya kan. Kita nak transform, nak jadi seorang yang lebih berisi, contohnya macam contoh suami saya suka saya gemuk kan, contoh kan. So kita nak transform jadi berisi, kita buat apa? Apa dia faktor dia? Kita kena makan lebih, betul tak? Okey, makan lebih. Itu dia punya transformation factor dia. Jadilah besar lepas tu kan. Ataupun target I nak kurus contohnya kan. Tak mau status normal, I nak kurus. So I kena transform. What is my transformation factor? I kena kurangkan makan, betul tak? So nampak tak, situ ada kurang dan lebih makan akan efek kepada transformation, betul? So meaning that untuk transform we need to have one factor. So factor ni adalah N, which is kalau you nak increase, what happen? Okay, satu-satu nombor tu kalau you nak increase dia punya nilai, kita darabkan dengan nilai yang lebih besar dari 1, betul tak? Contoh 10 darab kan 10 darab 2 jadi 20 kan, 2 darab 30 jadi 60 kan. So maksudnya N tu you kena make sure lebih besar dari 1. Decrease pula you kena make sure N tu lebih kecil dari 1.
Satu nombor tu kalau you darabkan dengan 0.5 contohnya, you dapat lebih kecil, betul tak? So dia akan decrease. Apa yang kita nak decrease ni sebenarnya adalah apa? Apa dia? Contoh Contoh you ada elemen ni kan? So B. Ini H. So what happen is kalau you kalau you decrease, bukan you decrease B ni yang decrease. Decrease, you akan jadi B ni lagi kecil, betul tak? B lagi kecil. So dia jadi B prime. Okay, ni B prime. Betul tak? Okay, so nak kecilkan dia darab dengan something yang lebih kecil dari 1, betul? Okay, so kalau nak increase pula, Allahumma salli ala sayyidina benda ni. Okay, kalau nak increase pula, instead of B macam ni, dia akan jadi B yang lagi lebar. Kedah kata kan lebar. So dia akan jadi B prime kat sini. Nak dapat yang size lebih lebar, you kena increase dia punya size, betul tak? Increase. So you kena dapatkan N lebih besar. Okay, apa yang saya nak cerita kat sini, increase decrease ni adalah apa nilai yang you nak ambil. Adakah you nak ambil E1 over E2 ataupun E2 over E1? 1 dengan 2 ni depends pada material yang dia bagi. Okay, clear Yang penting bila you dah buat nanti, you kena make sure ni besar dari 1 atau kecil dari 1. Okay, berpada-pada dah dengan tujuan you tadi, you nak besarkan ke, nak kecilkan ke? Okay, itu satu. Okay, settle. What else? Satu lagi I nak highlight kat sini. Satu lagi, N ni dia memainkan peranan paksi X je tau. Paksi X sahaja. Okay. Contoh you ada contoh you ada macam ni ke? Okay, contoh you ada elemen macam ni kan. So katakan yang ni wood, yang ni steel. Allahumma salli ala sayyidina, what happened? Okay. Okay, yang ni steel. Okay. So what happen is, okay, kalau you nak transformkan ni dua material. Kalau you nak jadikan dia homogeneous, sebab apa nak homogeneous? Sebab ingat kena faham target, sebab kita nak guna shear formula. Selagi tak homogeneous, tak satu material, you tak boleh guna formula ni. Tak boleh guna. Okay, kena homogeneous tu baru boleh guna. Okay, so bila nak convert dia, you kena buat decision lah. You nak convertkan steel jadi wood ke wood jadi steel. Okay. Okay, at first what you have to do is you kena plan. Kalau macam I kat sini, I akan buat yang tengah lah. Yang tengah ni, I akan jadikan dia wood. Betul tak? Okay, dalam kes ni, I akan jadikan steel jadi wood. Supaya all become wood. Betul tak? Okay, so kalau kes macam ni, apa jadi? Steel ni, dia akan memanjang ke, dia akan membesar, melebar ke, dia tak ke atas tau, dia melebar. Dia main dengan paksi X sahaja. Paksi Y tak main. Alright. Okay. So yang steel punya bahagian tu, okay, dia nak kecil ke besar? Okay. Cuba fikir secara logik. Steel, dia punya material dia sangat kuat, betul tak? Sangat kuat. So bila dia nak bertukar jadi wood, dia kena melemahkan dirinya, betul tak? Sebab kita tahu wood ni dia punya partikel dia sangat loose kan, dia punya pore dia kan, dia punya zarah-zarah dia sangat loose, betul tak? Compare dengan steel ni very compacted. Okay, so bila steel ni nak jadi yang steel kuat, wood lemah. Okay, senang faham kan? Steel kuat, wood lemah. Nak jadikan steel yang lemah je, nak jadikan steel yang kuat ni nak jadi lemah, kita kena expand dia, betul tak? Kita kena increase dia punya size supaya zarah-zarah dia akan longgar dan dia akan jadi lemah. So what happen is S ni akan jadi makin lebar, betul tak? Dia akan jadi macam mana? Lebih kurang lah Saya ni sebenarnya soalan ni buat sendiri. Okay, agak-agak je. Okay. So yang wood tu maintain. Okay, yang wood tu maintain size dia. What happen? S tu akan melebar. Sebab apa? Sebab dia nak samakan dengan wood punya kekuatan. So jadilah macam tu. Okay. So yang ni B, yang ni B prime. So kat sini kita panggil dia increase kan. So maksudnya N dia mesti lebih dari 1. So maksudnya E nak
nak dapat N besar, maksudnya E apa? E steel biasa lebih besar kan daripada E wood kan? Macam ni. Baru dapat N lebih besar daripada 1. Okey. Kes yang kedua, kalau I nak jadikan dia steel. Okey, I ambil kes yang sama. I nak jadikan dia steel pula. What happen is, okey, I nak jadi, I panjangkan sikit yang ni ke tepi. Okey, I nak jadikan dia wood jadi steel to become all steel. So what happen is, okay, again, steel kena maintain. Yang steel ni kena maintain. I lukis dulu steel yang maintain tu. Steel kena maintain. Okay, so yang berubah wood. Betul tak? Sebab kita nak transform wood tu jadi steel. So what happen is, okay, sekarang konsep dia beza lah pula. Sebab tadi kita nak yang kuat jadi lemah. So kita expand dia supaya zarah dia membesar kan. So dia lemah. But now, kita nak jadikan wood sebagai steel. Wood ni lemah, steel ni kuat. So bila kita nak compact dia, kita kena compact dia supaya zarah-zarah dia rapat. So dia akan kuat setanding dengan steel. Alright. So what happen is, okay, what happen? Wood tu akan jadi nipis lah. Nipis. Akan dia mengecil saiz dia. Sebab apa? Dia nak samakan dia punya strength tu. Wood tu nak samakan strength dia dengan steel tu. Okay, so what happen is, okay, so B prime dia mana? Yang ni kekal Yang ni kekal. Yang ni kekal sebab tadi kita nak kekalkan steel kan? Okay. So yang berubah adalah B. Instead of B yang ni, okay, dia jadi B prime. Nampak tak? B kena samalah. Okay, kena sama perubahan dia tu. Okay. So what happen is, B ni nak dapat N dia bila mengecil, maksudnya you kena darabkan lebih kecil dari 1. Betul tak? So nak dapat nilai yang lebih dari kecil dari 1, of course lah EW bahagi dengan ES. Sebab EW lebih kecil biasanya kan daripada E steel macam tu. Alright. So itu konsep dia. Okay, itu konsep dia. Okay, what else? Alright, sama juga kalau I letakkan, contohnya I ada, contohnya, berapa dah ni? Hai, dekat pukul 12 dah. Ya Allah. Okey, tak apa. So contohnya I ada kat sini, I rasa cukup lah kot kan? I rasa dah faham lah kot ni semua konsep dia. Sebab I bagi contoh dua-dua tu. Untuk increase dengan untuk decrease. Okay, settle. So itu adalah untuk bending. Clear bending. Alright. So yang kedua topik okay, bending. Okay, so now shear pula So topik yang kedua adalah shear stress. Okay, untuk shear stress pula ada dua sahaja. Nampak? Tau equals to VQ over IT. And then what is Q? Q is Y bar time A prime Y bar prime. Okay, what else? And we do have T maximum. Okay, 1.5. 1.5 V over A. Okay, ni kalau tahu maksimum. Okay, dekat sini yang paling kritikal, I bulatkan yang paling ketiga sebenarnya nak kira Q. Okay, alright, and then apa lagi? I nampak kritikalnya nak kira Q lah. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan kat sini, nilai V dapat dari mana? V ni dapat daripada sama ada soalan bagi ataupun again you kena guna EOE tadi tu lah. Summation of Fx, Fy equals to 0 kan? Ini daripada EOE. Equation of equilibrium, okay? Sama ada summation of Fx equals to 0, summation of Fy equals to 0, summation of moment equals to 0. Ini very basic lah. So berdoakan supaya dapat nilai shear terus. Tak payah nak kira dah kan? Okay. So itu nilai shear V. Lepas tu nilai Q. Nilai Q ni you kena tahu nilai Y bar. Betul tak? Kat sini satu lagi isu Y bar. Selalu student susah nak cari Y bar. What if Y bar? Y bar is neutral. Neutral exist. Ingat pesan saya. Dapat soalan terus kena pasti dia bagi Y bar ke tak bagi. Kalau bagi Y bar tak payahlah cari. Student ni bila terlalu hafal step, dia dah tahu dah dapat soalan ni cari Y bar. Cari I. Kan? Kalau Y bar dah bagi, dia terang-terang dah terang-terang dah macam tu kan.
So tengah-tengah ni mesti Y bar tu tak? Mesti nutrient tu tak? So tak payah nak fikir, nak kira, bolehlah kira dapat jawapan yang sama. Buat apa? Okay, don't waste your time. And then I juga. I pun kalau dah bagi tak payah cari sebab kita tak ada markah. Markah macam I dah belajar, dah study macam nak kira tiba-tiba lecturer tak nak tahu pula nak juga tunjuk. Tak payah, kita tak ada masa untuk menunjuk kat sini. Tak ada markah kasihan atau markah menunjuk-nunjuk, tak ada. Kita kalau dah bagi I tu guna I, tak payah nak cari-cari. Tak payah tunjuk you faham, you kena nak tunjuk macam mana kira. No. Okay, itu Y bar. So nak dapatkan Y bar ni at first of course you kena set datum lah. Set datum. Okay, set datum, you kena set satu line dulu. Lepas tu katakan ni elemen, Biasanya kalau elemen, you kena set datum kat mana? Depends, kadang-kadang setengah orang sudah kat bawah kan, dia set datum kat sini. Setengah orang dia suka set datum kat sini. Ini baru dia cari, kalau macam ni bentuk dia tak payahlah nak cari Y bar kan. Okay, so basically you akan dapat kat sini kan. Ni Y bar. Okay. Alright, itu satu. And then apa lagi isu kat sini? Kat sini biasanya nak cari I kan. Okay, ingat I ni nampak macam senang tapi ramai yang tak berapa nak clear kan moment of inertia. Okay, moment of inertia ni formula dia apa? Simple je. BH³ over 12 plus AD. AD square. Okay, dekat sini you kena faham apa? Okay, you kena faham one is D ni hanya akan ada, okay, if neutral, okay, neutral exists equals to centroid of the element, D ni sama dengan kosong sebab dia bertindih, okay. Satu lagi, yang ini ni, B dengan H ni you kena clear. Kadang-kadang student tak faham dia ingat B, H tu height, B tu apa kan, sebenarnya dia depends sini, walaupun keadaan you macam ni, B tetap di bawah, H tetap sini, macam tu. Dia bukan kira sisi panjang pendek, no. Dia bahagian bawah tu adalah B, bahagian atas yang tegak tu adalah H. Guna formula yang sama. Okay? Clear Alright. So itu untuk... Ya. So mana dia yang I dia yang memang akan guna XX je kan? Betul. Okay. Betul. That's why I cakap you kena clear benda ni, dua ni. Sebab setengah student dia macam dia dah tahu ni BH kan. So macam mana nak cakap kan, bila dia buat macam ni, dia buat H kat sini, B kat sini pula. Sebab apa? Sebab kalau macam ni boleh, tapi dengan provided you kena buat apa? You kena jadikan H B³ over 12. Kalau you nak buat macam tu. Kalau you nak guna term macam ni, tapi I do not advise this, please. Okay, confuse nanti. Jangan guna kaedah ni. Okay, you guna ini je. You kena set bahawa B bahagian bawah. Okay, B adalah dia punya yang horizontal. Okay, horizontal. H adalah height dia. Dia bertepatan dengan maksud dia kan. H is height. Okay, so you fix dengan equation ni. Settle. Alright, clear Okay, so I rasa dah banyak contoh dalam internet sebenarnya berkaitan dengan BH³ ni. Alright, so itu sahaja. So settle chapter review untuk topik 3. Nampak macam sikit kan sebenarnya? Alhamdulillah. Okay, so settle. Alright, so 1, 2, 3. 3 topik sahaja. Okay, so ingat yang paling penting you highlight, you study dia punya application. Okay, yang theoretical ni perlu faham sahaja, yang penting application ni. Okay, dalam kes ni you kena more on deformation, chapter 1. Chapter 2 lebih kepada apa yang saya cakap tadi, application, more circle. Sebab yang 1 dengan 2 ni hanya theoretical. You kena faham macam mana nak guna sahaja, itu sahaja. Dan yang ketiga ni bending stress ni I rasa dia macam lebih kepada application kepada chapter 1 dengan 2 sebenarnya, topik 1, 2, itu sahaja. Okay. Alright, so dah pukul 12, tamatlah sudah Haji. Nak ke tips dengan fun past year ni? Dah macam overtime pula ni. Okay. Since saya pun dah janji nak bagi, saya akan share juga. Mungkin ambil masa lagi setengah jam kot, sorry. Siapa yang rasa nak tidur awal, boleh tidur, boleh sambung. Tak solat isyak lagi, boleh solat isyak. Sebab saya janji sampai pukul 12 je kan. Sebab dah almost pukul 12 ni. So, siapa yang rasa nak tamat kat sini boleh leave lah this group. Don't worry, saya tengah rekod ni.
So nanti saya akan share juga benda ni. So don't worry, okay? Jangan stress, relax. So saya akan share nanti. So siapa yang nak leave boleh leave. Boleh left. So saya sambung sikit lagi, setengah jam lagi insya-Allah. Alright. So sekarang saya nak pergi kepada tip. Ya saya. Nak tanya yang example bending tu kan dia punya H dia tak bertukar. I mean like Dia dia punya example apa, sorry? example bending. Example bending. Yang tadi Ini Madam, kelas saya ke? tak yang tadi Madam explain tadi tu. Oh okey. Kejap. Yang mana? Sorry. Bending, okey. Dia punya H dia tak berubah Madam. H dia tak berubah, maksud you apa? Cik atas sikit Madam. Atas. Yang Mana ni? dekat B prime. Mana? Oh ni kat sini. Yang I-beam tu. Oh okey. Saya rasa saya faham. Ini ke maksud you? Jap. Okey. Dia tak berubah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, nasib baik dia. Okey, so soalan you adalah yang ni, H ni ke? Ya? Okey. Kalau dia nak cari H prime tu yang dari mana ke mana Madam? Sebab macam tak nampak. Okey, macam ni. So basically untuk transformation kita hanya bermain dengan X axis sahaja. X sahaja. Ingat sebab you perasan tak bila kita lukis stress diagram pun, perasan tak? Kita hanya bermain dengan stress at X diagram. Awaklah saya punya tak berfungsi pula. Okey, perasan tak bila kita lukis pun kan dia punya kita main dengan satu ni je. Satu paksi je kan X kan. Mungkin macam ni dia punya stress distribution. So kita bermain dengan satu paksi sahaja. So untuk kes kita ni kita hanya berubah dari segi kelebaran sahaja. Paksi X sahaja. So all the H is maintained. Sebab tu kita punya N ni yang berubah hanya dia punya N ni contohlah B kan. You nak dapatkan B prime. B prime is equals to N darabkan dengan B. Sama juga dengan stress. You nak dapat stress prime, N darabkan dengan stress. Macam tu. So N ni adalah perubahan satu arah sahaja. So H tetap kekal. Nampak tak? H kekal kan? H kekal. H ni kekal, H ni kekal. So yang berbeza hanyalah B, paksi X sahaja. Clear Okay, clear. Thank you. Okay, welcome. Okay, sama lah kita nak kurus tu tak? Nak kurus biasanya lebar. Sorry, sensitif lah. Kelebarannya kita measure kan. Makin lebar kan makin kecil kan. Dia ketinggian biasanya you lahir setakat tu itulah ketinggian you sampai mati kan insyaAllah kan. Alright, so basic ingat kan? Lebar sahaja yang kita berubah, yang kita transform. Nak kurus, nak gemuk cik. Alright, sensitif lah isu. Okay, kita sambung. Terima kasih siapa yang tanya tadi. Okay, tips online. Okay, tips exam online ni. Okay, apa yang saya nak highlight kat sini. Tips for taking online exam. Read exam guideline. Okay, ini penting. Okay, biasanya kita akan baca page yang pertama lah. Ikut arahan tu. Tu tak ada apa, you boleh baca sendiri. Know the exam format. Okay, nanti mungkin esok ke apa, saya akan blast dekat dalam group Telegram apa yang you perlu buat untuk proses exam kita nanti, test kita nanti. Okay, sebab online kan, so you kena ada kita nak bagi soalan macam mana, yang you nak jawab macam mana kan, lepas tu nak submit macam mana kan, ada Google Form yang kita akan sediakan untuk setiap group. So jangan miss group. Okay, submit ikut link group yang diberikan lusa insyaAllah. Alright, so itu adalah format dia. Nanti itu saya akan explain nanti sebab itu bukan target kita pun malam ni kan. Okay, yang saya highlight kat sini, test yourself. Yang ni yang penting. Student, isu pertama, isu yang paling student bagi tahu bila keluar exam, habis test, benda yang paling selalu cakap, Allah tak cukup masa. Tak cukup masa. Jaranglah selama 11 tahun saya mengajar kat UiTM ni kan, tak adalah keluar-keluar WhatsApp saya, Alhamdulillah Madam banyak masa saya lebih Madam, Alhamdulillah. Tak ada, tak pernah. Memang tak pernah pun. Okay, semua tak cukup masa. So, how to cater this issue? Caranya adalah, first, you kena, tulislah sikit kalau nak tulis. First, you kena buat banyak latihan lah. Okay, banyak latihan tu, dia macam ni tau.
Bukannya bermaksud you kena buat 10 latihan, 20 latihan. Bukan. As long as you faham prosedur dia macam mana, nak cari macam mana Y bar, nak cari macam mana I nak kira macam mana, you faham method dia cukup. So apa yang saya cakap ni buat banyak latihan ni, contoh you ambil 1-2 latihan pun dah cukup dah. Setiap topik tu buat 1 latihan contoh. Tapi syarat dia kompetensi you punya efektif you mengira you. Contoh satu set soalan you buat dulu, satu set, you set masa. You set masa, ini cerita ni seolah-olah you mimic lah kan, you mimic cara exam sebenar. So tak ada apa-apa nota, bolehlah nota ada sikit kan, tapi maksudnya daripada kertas kosong. And then ada satu soalan, so you buat fikir sendiri. So you set masa. First round mungkin you akan ambil, satu soalan tu mungkin 20 minit. Okay, settle. You repeat soalan yang sama, set masa semula, cuba buat semula. You akan dapati masa you menjawab akan kurang. Mungkin daripada 20 minit jadi 15 minit. Nak lagi efektif, buat kali ketiga, soalan yang sama, you buat, you akan dapat, insya-Allah you set masa, you akan dapat paling-paling pun 15 minit. Mungkin 10 minit contoh kan. Wow, efektif betul. Okay. So nampak tak, bila you makin faham, bukan maksud you hafal step, no, you tahu nak buat apa kan. So itu cara you test you punya efektif you, cara you buat soalan, menjawab soalan. Okay, so test soalan yang kedua pula, buat 3 kali, you tengok masa tu. Okay, itu salah satu cara lah tak semestinya you buat 30 soalan you akan boleh jawab. Kadang-kadang bila dia lagi banyak, perasan tak, lagi confuse, alamak banyaknya soalan ni, macam tu kan. Tak payah banyak, ambil 2-3 je. And then you repeat buat soalan yang sama. You can nampak efektif way macam mana kat situ. Alright, and then check your computer. Okay, ini penting sebab kita online, so make sure you punya you punya laptop ke komputer mesti ready lah for it. Okay, mesti ready. Okay. And then internet connection, kalau boleh time tu duduklah kat bandar ke kat mana kan, kalau perlu kan, line network yang okey kan. Alright, lepas tu itu komputer. Lepas tu apa lagi, study material. Ni tak ada apalah, ini study material. Okey, saya cadangkan you buat tagging. Dekat nota-nota yang you dah summary tu, you buat tagging. Formula ataupun you siap-siap print tulis, okay, ni formula bending, ni formula shear stress, macam I ada ni, sekejap I tunjuk appendix kan. Okay, macam I ada ni. Contohnya, contoh, mana dia? Ni ke? Ni kan. You senaraikan siap-siap all the formula. So duduk sekeping kat situ kan, dah tak payah nak cari-cari dah. Okay, itu satu. Lepas tu, sediakan protector, kertas graf semua, okay, seperti biasa, standby. Lepas tu satu lagi, calculator. Calculator tu tolong make sure battery full. Wah, macam kena charge pula kan. Sebab apa, it was happen, bukan sekali, bukan 2 kali, sebelum ni banyak kali berlaku. Student tengah-tengah exam, tiba-tiba bateri habis. Ingat kalau dia dah bagi early warning, tiba-tiba macam kabur-kabur tu, tolong tukar bateri. So what you have to do is, sama ada you ada pendua, you ada 2 calculator untuk standby, ataupun you ada bateri untuk standby. Ingat kita ni human being kan, so manusia kan, so definitely tiba-tiba kalau laptop habis bateri boleh charge, kalau phone habis bateri boleh charge kan, jam bateri habis boleh charge, tapi calculator kalau habis bateri ramai yang tak perasan, betul tak? Ramai yang tak standby bateri kan, so please make sure you punya bateri mencukupi. Okay, takkan time tu mak pinjam kalkulator, bagilah mak kalkulator yang kedai ni tu kan, yang bukan saintifik tu kan, macam mana nak buat. Alright, so itu untuk persediaan. Settle tips untuk online exam. Apa lagi yang last, create a better space. Okay, tolong kalau boleh janganlah ruang tu biarlah bertepatan kan, janganlah pergi buat kat dapur pula kan, saat tengah dah lah kita punya exam nanti dekat-dekat time lunch hour kan. So janganlah pergi buat, cari bilik yang paling jauh dengan dapur supaya tak adalah dengar mak tumbuk sambal ke. Okay, so don't create a very havoc punya space tu, please. Ini you boleh fikir sendiri insyaAllah. Okay, settle yang tu. So kita nak buat soalan pasir. Okey, soalan pasir ni I tak akan buat semua, cumanya I akan pilih yang berkaitan sahaja, dan I juga tidak akan membuat step by step punya solution, please. Cuma I insyaAllah akan bagi jawapan akhir kat sini supaya you boleh cuba kira sendiri. Okay, so let's start. Saya nak minum air sikit. Allah.
Okay. So kita pergi pada set yang pertama. Jun 2018. Set Okay, Jun 2018. Allahu Akbar. Jun 2018, siapa yang tak ada nanti saya akan share video ni. So you boleh tengok balik nanti. Jangan tak payah kelang kabut nak salin sangat ke apa ke Nanti saya akan share. Yang penting faham je. Okey, untuk set yang pertama Jun 2018, kita tengok soalan dia Ini soalan yang pertama. Ni soalan exam tau, bukan soalan test. Okey. Sebenarnya level dia tak macam ni. Soalan test you all very simple sebenarnya kan. Tapi kita cubalah. Kita cuba tengok apa yang berkaitan. Okey. Alright, question 1. A hollow circular composite pipe 80 mm diameter, subjector. Okey. Kalau boleh bila dapat je soalan ada highlighter tak? Kalau tak ada highlighter pun ambil pembaris. Itu tips yang pertama saya boleh bagi. Sebab you kena fokus. Student ni kadang-kadang baca 4 kali, yang kelima tu baru dia dapat mood. Yang pertama, kedua tu macam nak masuk gear 1, gear 2 kan. Buat masa baca soalan, betul tak? Baca sekali terus ambil pot. Alright. So apa dia? 80 diameter. Kalau boleh terus tulis kat situ. Apa dia? Diameter. Settle. Lepas tu apa dia lagi? Tensile. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sorry. Tensile force. Kan? Tensile force 250. Terus tulis kat situ P. Kalau boleh terus convert daripada ayat-ayat tu jadi simbol. Sebab ingat ni otak kita ni minda kita ni lebih suka simbol daripada ayat yang panjang, betul tak? Itu logiknya lah kan. Lepas tu we do have outer layer of pipe. So diameter. So kita ada kat sini. Outer layer 10 mm. Inner layer. Okay, I cakap tadi convert kan? So convert lah. Susah ke? Allahumma salli ala sayyidina. Apa pula main mangkuk tu. Okay, diameter inner 10. Diameter outer lain pula. Okay, diameter outer berapa? 15. So terus convert dalam bentuk unit formula simbol, senang kan? So yang ini pula apa? Aluminium. Okay, dia bagi brass dengan aluminium. Brass, okay. Kalau boleh nampak tak? Bila highlight dia tak nampak tau. So you have to convert. Really, I cakap betul-betul. You kena convert. Okay, so this is E apa? EB. This is EAL. You kena tulis. Sebab kalau you tak tulis, satu, kemungkinan you tersalah ambil data. Kalau you tak tulis kan. So please convert into itu simbol. Dan satu lagi, nama pun highlighter ataupun pembaris kan. Janganlah highlight semua. Saya cukup pantang kalau you all highlight semua. Super tak payah highlight kan. Kita highlight benda yang penting sahaja. Ni apa yang dia baca itulah yang dia highlight. So no point. Alright. So step soalan dia. Determine the average normal stress. Terus convert dia jadi kan average normal stress for brass dengan aluminium. So terus convert jadi simbol. So you tahu, otak you tahu apa nak buat lepas ni. Tak convert tu yang duk fikir, tak start, tak boleh nak start kan. Okay, so apa dia nak? Dia nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Start. So kita nak apa? Kita nak satu, dia nak average untuk brass, satu lagi average untuk aluminium. Ni kita nak cari. Nampak tak? Nampak tak yang kali-kali merah ni? Bila you convert macam tu, otak you akan cari sendiri tau. Sebab you dah buat latihan banyak kali. So otak kita ni, otak yang di luar sedar kita, dia akan capture nilai ni, dia sendiri akan bagi input kat you apa you nak start. Kalau dia tak, otak kita ni, kalau dia tak nampak simbol-simbol yang kali merah ni, dia sendiri tak tahu nak mula dari mana. So bantulah dia untuk bantu you. Alright. So I buat kat sebelah tepi lain, dia punya solution dia insyaAllah. Okay. Basically, daripada sini kita dah tahu kan nak cari sigma average kan. Kita tahu bahawa formula kita tahu bahawa formula stress is equals to apa? P over A kan. Ini yang chapter stress tadi tu, simple stress. Sorry? Okay. So P over A. So samalah kalau you nak cari okay, so kita akan ada kat sini ada dua lah, satu untuk
brass, satu lagi untuk aluminium. So untuk brass ni you akan ada P dia sama kan 250. Okay, 250 I tak nak tulislah satu-satu nanti sebab tak cukup masa kalau I nak buat. Okay, kat sini you ada P over A. So A tu you akan ambil A apa? A masing-masing lah. Okay, katakan A untuk AB dengan AL. Aluminium. So A aluminium berapa? A aluminium cuba tengok gambar Raja ni. Aluminium yang mana? Yang dalam kan? Yang dalam ni. Okay, yang dalam tu maksudnya you kena ambil apa? What happen is you kena ambil aluminium is equals to K pi R kuasa 2 kan? So what happen is kita ada 2 R, satu outer, satu inner. So you kena buat 2 lah. Pi letak kat luar. Lepas tu R, you buat R1 kuasa 2 tolak R2 kuasa 2 sebab dia hollow. So you kena cari macam tu. Okay. Dapatlah AB, A untuk brass. Lepas tu untuk aluminium pula sama juga kan? Untuk aluminium samalah juga pi R square. So pi kat luar. So kita ada 2 R kan? Okay, R yang outer, R1 tolak R2. Kuasa 2 kan? Dapatlah A. So P semua sama kan? P dia kata kat sini P 250. So P ni 250 kilonewton. So dapatlah nilai. Okay, I bagi kat sini jawapan akhir. I cuba kira sendiri 113.64. I tak ada masa nak kira sekarang. Ya ke? Kejap. Nuh Hafia, kenapa? Tak ada. Sayang mama. Sekejap Cuba bagi susu tu. Susu tu ambil. Oh, pukul 12 dah time nak tidur. Bismillah. Ya ke? Biar ketul-ketul. Sekejap abang kakak dengar ni. Kejap sikit lagi sayang. Okey. Come. Allah Hasan sayang. Okey, sekejap. Sikit lagi. Okey, so dapat B punya. Lepas tu aluminium. Bagi jawapan akhir je lah Aluminium you akan dapat 117.92 MPa. Okay, ini kira sendiri nanti. Kita settle yang tu. Lepas tu apa dia? Kita pergi soalan yang kedua. Determine the extension of pipe due to applied force. Extension of pipe due to applied force. Okay, due to applied force. So bila dia sebut extension ni, apa maksud extension? Extension maksudnya, okay, again kita underline, kita gariskan. Lepas tu kita tukar kepada dia punya simbol. Oh sayang, jaya. Tukar kepada simbol. Simbol dia apa? Del. Extension tu maksudnya deformation. Term-term ni pun you kena tahu So delta. Kita tahu bahawa untuk dapatkan delta is equals to P L over AE kan. So P dah ada. P kita cari. Okay, kejap. Dia suruh cari. Okay, P L over AE. L dah ada, A dah ada, E dah ada untuk kedua-dua elemen. So what we have to do is kat sini kita kena dapatkan dua equation sebab kita nak dapatkan F untuk kita buat simbol kat sini Apa yang kita nak cari adalah F. Dia nak cari apa kat sini? Dua benda kan? Satu dia nak cari F aluminium, satu lagi dia nak cari F brass. Okey, dua. Nampak? Dia nak cari yang ni. Alright. So what we have to do, kita ada dua unknown, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada dua unknown. Okay. We do have two unknowns. So bila kita ada dua unknown, kita kena ada dua equations. Alright. So untuk ada dua equation, mujuklah, you tak boleh bau kat sini. Anak sini berak ni, si baby tu. Oh ya, kejap. Ya sayang, sikit lagi. Teruskan niat anda, teruskan hajat anda. Sekejap lagi mama basuh. Okay, so kita ada equation yang pertama dan equation kedua. Baru kita boleh buat solution. So how to develop the equations? Okay, so dalam kes yang pertama kita kena buat apa? Okay, kena buat equation force. So first kita akan buat apa? Force aluminium tambah dengan force brass. Kita akan dapat soalan bagikan 250. Yang ni you kena create sendiri equation ni. Sebab ini kita tahu bahawa kedua-dua ni, nampak tak? Dari gambar rajah ni kan dia bagi tahu force ni 250. So ini
kita panggil compatibility equations ni kita kena create sendiri. Okay, darab 10/3. So ini equation yang pertama. Okay, what is equation, second equation? Second equation, kita tahu bahawa bila dia memanjang, dia akan berlaku pemanjangan yang sama, betul tak? Okay, contohlah macam badan yang besar. Sorry berat badan lagi. Okay, badan yang besar. Adakah berat badan sebelah kanan membesar, belah kecil tak besar? Saya rasa kiri kanan dia berbesar sama kan? So basically the material tu dia akan mengalami deformation yang sama. Okay, itu idea. That is the idea. So macam mana nak keluar equation tu? Of course kita akan letak deformation of aluminium sama dengan deformation of brass. Okay, ni equation yang kedua. So basically equation ni you kena fikirkan sendiri perkaitan dia tu supaya you boleh create benda tu. Okay, so sambunglah yang ni kan. Jadi PL over E kan, kita letak EL lah. EL L over AE kan. Yang ni pula F BR L over AE. Okay, so AE masing-masing lah So yang ni equation yang kedua. So you selesaikan equation ni, kedua-dua equation ni you akan dapat, you buat sendirilah nanti Okay, F AL you akan dapat 0.63 ya sayang. 0. No. FAL you akan dapat 96.62. Tak apa bila main. Okey, ni FL. You selesaikan equation dekat atas tu nanti you masukkan sendiri. Lepas tu F yang kedua you akan dapat, ni soalan tanya kan. Okey, ni you akan dapat, you cuba buat sendiri nanti. 10 kuasa negatif 3. Sorry. Set Okay, FBR you akan dapat FBR you akan dapat 153.37 darab 10 kuasa 3 Newton. Okay, you kira sendiri you akan dapat So lepas ni bila you dah dapat yang tu nanti bolehlah masuk dalam formula tu kan. So you akan dapat delta BR equals to kita guna formula yang sama juga. Okay, nak dapat delta BR daripada nilai yang dah ada dah ni. Okay, you masukkan dalam formula ni balik. Okay, you akan dapat delta BR 1.05 darab 10 kuasa negatif 3. Unit kena betul meter. Nanti you kira sendirilah. Tak ada masa nak kira sekarang sebab ibu dah nangis. Okay. Apa lagi? Dia tanya apa tadi? Sorry Dia tanya untuk determine the extension delta. Extension delta. Okay. So same goes to saya tak ada pula jawapan untuk delta aluminium. Nanti you kira sendiri Okay, sepatutnya boleh dapatlah, sama je step dia. Okay, so yang ketiga, tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia tanya apa? Saya besarkan sikit. Yang ketiga dia tanya apa? Extension of pipe not exceed, dia bagi syarat. Recalculate maximum permissible force. Okay. Alright, so dalam kes ni dia minta apa kat kita? Dia minta delta. Dia bagi tahu. Set lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ke tak orang ni? Tengok jap. Ada. Berapa orang? Ui, 67 lagi, alhamdulillah. Alright. Ni kan dah tidur dah. Okey. Puan, Saat tanya boleh tak? So ya. Yang P over A tu, A dia macam nak cari? Macam mana nak cari? Pi J square over 4 sebab area bulat. Ni kan I letak kat sini, area bulat, formula area apa? Kan tadi I cakap pi 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 J square
ataupun pi d square over 4 kan. So bila you nak tahu yang kawasan berlorek tu, maksudnya you kena ada yang luar tolak yang dalam. Betul tak? Baru you akan dapat yang berlorek tu. So that's why kat sini ada 2 R. Inner dengan outer. Oh, okay. Macam tu. So dia berbeza lah. Sebab nampak tak dia kat sini ada 3 line kan? 3 line. So you kena tahu you tengah kira apa. Kalau you tengah kira untuk aluminium, you kena refer aluminium sahaja. Luar berapa, dalam berapa. So you kena tolak lah. Dekat sini nampak. Benda ni basic je sebenarnya tapi you kena cakap lah. Okay, nak tahu yang berlorek. Right. Okay, so settle yang tu. So kita balik pergi kepada soalan yang ketiga tadi. Okay, extension. Dia kata kat sini extension. Ini tanya D kat atas kan. Okay, extension of the pipe. Dia bagi kat sini. Okay, I gariskan ke bawah. Dia bagi tahu not exceed. So maksudnya dia bagi delta. Delta maksimum berapa? 1.5. Dia bagi delta maksimum. Nampak? So dia tanya maksimum permissible stress. Dia nak tahu nilai P ataupun nilai T. Berapa kan? So untuk yang ini. Okay, bawahlah Okay, untuk yang ini. Alright, so kita tahu bahawa kita selalu balik kepada formula asal. Delta is equal to P L over AE ataupun apa? T L over AE. Sama je sebenarnya kan, sebab T dengan P tu unit dia sama kan, ni kilonewton kan. So refer kepada isu kita lah. So sekarang dia bagi kat sini 0.berapa? 0.0015 syarat dia. So dia minta T ni. So senang tak? Senang je kan. L ada AE kita dah kira tadi. So letakkan je lah. So dekat sini you akan dapat kalau limit ni untuk kan you masukkan nilai LAE ni you akan dapat. Yang ni fix lah sebab dia kata maksimum kan. So you selesaikan formula ni you akan dapat I guna T lah Okay, T PR you akan dapat 220 kilonewton. Okay, equation yang sama. You akan dapat T untuk aluminium 137.8. Nanti you kira sendiri Okay, lepas tu dah dapat. So total, dia minta total ke? Dia kata maksimum kan? Okay, so T maksimum adalah T BR plus T aluminium. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak mau bagi kerja sama malam ni. Okay. So kat sini you akan dapat total 357.8 kilonewton. Okay. So settle yang tu. Okay. So settle soalan yang pertama. Okay. Soalan yang kedua ni. Okay. More circle. State a plane stress of consists of tensile. Okay, sini dia bagi simbol Alhamdulillah. So dia bagi simbol tu senang sikit kerja kita kan. Okay, dia bagi yang ni X, stress X, stress B, stress Y. Lepas tu dia bagi tau 180. Now determine maximum shear stress. So nampak ni dia dah bagi simbol, tak payahlah nak ubah simbol kan. Okay, ni pun dia dah bagi simbol. Okay, so tinggal lagi soalan dia tak bagi simbol kan. So apa yang dia nak sebenarnya adalah maximum shear stress. So tulislah kat sini. Bila you convert jadi simbol, otak you akan nampak jelas apa you nak buat. So dalam kes ni I tak nak explain in detail. Yang penting you kena tahu nilai-nilai dia. Betul tak? Kat sini lega lah sikit sebab dia dah bagi tahu nilai kan. Tau pun dah bagi 100. Sekejap tau XY 180. Okay. So kat sini you kena lukis lah. Okay, you lukis more circle. Sini I rasa sebenarnya kan serius saya cakap topik 1, 2, 3 ni paling senang topik yang kedua, which is yang ada more circle ni. Ni paling senang sebenarnya. So I rasa kalau boleh tolong score dekat sini. Ni kalau boleh dapat soalan nanti jawab soalan yang senang dulu. Sebab soalan senang ni dia dah confirm kita confident tak? Kalau jawab soalan susah dulu, nanti bila sampai soalan senang masa dah tak cukup. So serugi kat situ. So pesanan I tolong jawab soalan yang you rasa senang nak jawab yang you mudah faham. Okay. Dia tak ada prosedur yang cakap mesti jawab soalan 1, 2, 3. Tak. You jawab mana-mana you senang dulu. Okay please. Nanti combine balik. Tu je. Okay, so untuk yang ni I tak nak explain in detail. I bagi jawapan je. Nanti you check Ni you just kira macam biasa je. Okay, kat sini I bagi nilai C. Sebab you kena ada C kan untuk plot kan. Okay, C you akan dapat 86.5.
Lepas tu you akan theta you akan dapat 38.35 degree. Alright. Sigma tu soalan dah bagi, tak ada masalah. Sigma tak ya. What else? So dari situ jawapan you akan dapat T maximum 93.5053. Mana dapat T maximum ni? Kan nanti bila you dah lukis small circle nanti, contohlah macam ni kan. So nilai maksimum tu dekat sini lah yang maksimum arah ni. Okay, so ini adalah T maksimum. So bacaan dia ni adalah T maksimum. T dia sama atas bawah Okay. So, okay, itu untuk set yang pertama. Okay, ada persoalan tak so far? Sorry I tak dapat nak follow yang more circle tu, you boleh buat sendiri lah sebab I rasa tu soalan senang je. I bagi jawapan je, you buat sendiri. Okay, saya set yang ini. Ya. Tanya, more circle memang kalau dalam setiap soalan dia bagi macam tu je. Dia tak ada cari panjang, kira buat banyak ke, tak ada? Kira banyak-banyak, maksud you yang guna general equations tu ke? Okay, kalau you tengok, nanti kita tengok soalan yang seterusnya nanti. Biasanya, that's why I cakap sebenarnya chapter kedua tu, that's why I cakap kat you tadi, chapter kedua ni yang paling penting more circle. Kan? Pernah lah juga keluar soalan-soalan yang general equation maksimum, tapi kalau you tengok sebenarnya kita nak kepada application. Okay, application ni sebenarnya more circle ni, apa yang you lukis ni adalah apa yang you dah kira dekat sini, betul tak? Semua nilai-nilai stress kan, nilai-nilai ni dapat dekat sini, betul tak? So basically nilai-nilai ni you nak verify jawapan you check dengan guna general equation, dapat check semula. Okay, so tak pernah lah pula lagi keluar soalan please buktikan, contohnya buktikan macam mana boleh dapat soal equation ni, tak ada lah pula kan. So basically tu I cakap untuk chapter 2 ni you kena faham je apa dia stress maximum, stress minimum, principal stress tu apa. Okay, and then how to draw the more circle. Boleh? Ya. Kalau dia minta orientation principal stress tu, kita kena clockwise ke anti-clockwise untuk cari orientation of principal stress tu? Okay, at first yang paling penting you punya setting, you punya assumption yang you buat. Dia sebenarnya negatif positif ni depends pada you pertama, okay? Sebab dia tak ada apa, dia sebenarnya kalau you assume positif arah clockwise, bila you dapat negatif, maksudnya jawapan dia sepatutnya negatif lah kan, tak ada masalah. Negatif positif tak ada masalah sebenarnya. Cumanya, itulah cakap, kalau you assume clockwise tu positif, so that's it. You fokus je pada clockwise, maksudnya perubahan tu positif. Tapi yang penting sekarang apa yang I nak cakap, you kena tahu. You sebut tadi orientation stress kan, so ini you kena bezakan. Itu stress, yang ni shear, orientation untuk shear. Betul tak? Takut salah pula. Kita tengok balik orientation. Okay, betul tak? Okay, ingat S tu untuk shear. Satu lagi apa? P. Nasib baik tengok. Okey, kita ada dua. Untuk chapter 3, chapter 2 tu kita ada dua terms kat situ. Satu, nasib baik tengok, salah nanti. Okey, satu kita ada orientation due to P. Satu S. P ni kita ada principal kan? Principal which is ada P1, P2. Betul? S ni pula kita ada due to shear tadi tu. So kena tengok orientation dia nak tu orientation apa? P ke Q? Right? Saya rasa untuk contoh, you kena tengok contoh lah kot mudah lebih faham dari segi arah tu. Okay, tapi basically you kena faham lah yang you buat tu arah mana. Dia tak semestinya clockwise tu positif all the time positif. Depends. That's why kalau you tengok soalan-soalan dalam buku ataupun dalam YouTube ke dalam contoh kan, kadang-kadang ada contoh YouTube ni dia buat clockwise negatif, kadang clockwise negatif positif kan. So this may depends pada assumption yang you buat daripada awal. Kalau you dah tetapkan clockwise positif, so kekal lah clockwise positif, you assume lah you punya orientation tu ke atas kan, positif, ke bawah macam tu.
So dia punya clockwise dengan anti-clockwise tu depends pada you, serious. So kalau you kira okay, at first tengok soalan lah. Okay, at first tengok soalan. Kalau soalan sebut orientation tu you kena follow lah. Okay, itu the first one. Itu tak boleh nak pandai-pandai lah. Dia minta clockwise, itu you assume anti pula. No. Ini I cakap kalau dia tak sebut apa-apa, so you have to make your assumption sendiri. Okay, you kena tengoklah rotation ni dia bergerak ke mana, ke sana ke sana. Macam tu. Okay, so, tapi yang penting angle ni mana-mana arah pun angle dia tak sama amount ni kan. Betul tak? So itu yang I cakap. Okay, clear Clear. Terima kasih. Okay, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okay, ini contoh Disember 2014. Okay, soalan dia. Wow. Okay, yang ini nak cari W. Lepas tu dia bagi. Baby dia nangis lah macam mana Okay. Tak senang duduk ni. Sikit je. Okay, sikit je. I buat je lah. Sikit je. Okay. Okay, kat sini uniform bla 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 bla. Okay, dia bagi kat sini area AB dengan CD. Okay, nampak? You kena letak kat sini AB. Yang ni A, CD. Okay. Lepas tu draw free body diagram. Okay, draw free body diagram. Lepas tu determine W. Lepas tu dia bagi apa kat sini? Exceed 300. Okay, so convert dalam bentuk simbol normal, average, mesti maksimum kan? Maksimum. Sama dengan 300. KPA. Alright. So, okay, dia minta W je pun. Okay, so dekat sini memang tak ada apa-apa. Memang you kena buat. Okay, first free body diagram. Free body diagram. Very simple. Macam mana nak buat? Ingat dalam free body diagram tak ada lagi all the support system, all the takal-takal tu semua dah tak ada dah dalam free body diagram. So you have to convert all the figure into diagram. Okay, so maksudnya apa yang you kena ada? Okay, free body diagram, of course you kena ada beam lah. Lepas tu you kena ada W. Okay, W tu bertindak kat mana? Ingat, kalau segitiga dia 1/3 kan, 1/3 kat sini kan? Okay, so somewhere here. So W. Lepas tu you ada apa? Bila ada takal ni maksudnya akan ada kabel, akan ada T lah kat sini, betul tak? T. So you are going to have T, TAB here. You are going to have T, CD here. So itu saja free body diagram. Okay. Itu je free body diagram. Dah dapat markah kat sini. Okay. So lagi dia nak cari W. Okay, dia nak cari W. What is W? Okay, again kita kena buat kat sini definitely you kena guna ni lah EOE. Okay, equation of equilibrium, which is you kena guna summation of fx equals to 0. Kat sini tak ada fx lah sebenarnya. Okay, ini pun tips juga. Dah tak ada fx, tak payahlah guna fx kan. Kita ni asal ada EOE je terus nak guna fx, fy, moment kan. So berfikir sedikit. Dalam ni tak ada arah x kan. So bila tak ada arah x, abaikanlah fx equals to 0 tu, terus buat f y equals to 0 dengan summation of moment equals to 0. Okay, so bila you buat macam ni, you akan dapat TCD, ni you kira sendiri you akan dapat 2W, TAD you akan dapat W. Okay, ni bila you dah kira nantilah Okay, lepas tu what else? Dari sini you akan kita tahu bahawa stress is equals to P over A kan? P over A. So masukkan nilai P dengan nilai A. A dia bagi kan? P bagi, A bagi, apa lagi nak? Semua dia bagi. Okay, so kita ada P kita. Sekejap Stress equals to W. Okay, so dalam kes kita ni P kita adalah W kita lah kan? Nampak tak ni? Dia kata TAD is W. So apa lagi? So untuk we're going to have kita akan ada kat sini untuk road AB dengan road CD kan. So buat satu-satu. So yang ini you akan dapat stress equals to P over A. So stress kita berapa? 3
ratus kan. So yang ni W, yang ni area. Area berapa tadi? Untuk AB dia bagi 10 kan, 10 kuasa 3. So kat sini you akan dapat W per 10. Yang ni pula you buat, you akan dapat stress over P over A. Okay, stress sama 300 dia bagi. So P kat sini, P kita berapa tadi? 2W kan? 2W. So A kita berapa? Soalan bagi? 15 15. So ni 15. 10. Ni 10, ni 15 kan? Okay, so kat sini you akan dapat 2W over 15. Okay. So dari sini you akan dapat lah berapa nilai W. Okay, so W equals to 2.25 kilonewton. Kat sini you akan dapat W 3 Newton meter. Allahai. W kan? Okay, Newton per meter. Okay, so dapatlah kedua-dua load kita. Okay. Okay. Alright. So soalan yang kedua. Simple je kan? 10 markah je. Okay. Soalan yang kedua and element taken. Ni nampak. More circle lagi. Alright, more circle. Allah, nak buat ni sebenarnya. Okay. More circle. Okay. So again, dapat je soalan you kena tahu apa dia. Okay, ni apa? Okay. Dapat je soalan terus tuliskan. Okay, ni apa? Sigma X. Ini apa? Tau. Negatif positif. Ni ke arah positif, negatif ke bawah, kanan positif. So negatif positif akan jadi positif. Negatif kan? Okay. Tengok tu je. Ke bawah negatif, ke kiri positif. So positif negatif akan jadi negatif. So tau ni negatif. Okay. So tau negatif. Dapat yang tu, draw lah you punya. Daripada sini again saya nak cakap apa? Ada nilai Y tak? Stress Y tak ada kan? Sama kosong. Okay, so nak again nak lukis more circle, you kena ada apa? You kena ada lukislah. You nak dapatkan C, you kena ada average kan? Sigma X square plus sigma Y square over 2. So square ke? Bukan square. Sorry. Sigma X, sigma Y over 2. You dapatlah. Kat sini Y kosong lah kan? Soalan tak bagi. So ni nilai dia 105. So kat sini C, okay? C you akan dapat dekat sini 52. Bagi jawapan nanti you kira 52.5 MPa. Dah settle yang tu. C. R pula bagi jawapan kat sini. R you kira you akan dapat 63.10. Masya Allah. Masya Allah. What happened? Lama. Okay, 63.10 MPa. Wih, nak ke bersatu dah ke? Lepas tu, okay kat sini bagi jawapan, lepas you plot you akan dapat lah kan kat sini sigma 1, kat sini sigma 2. Jawapan, gambar aja mungkin berbeza sikit lah coordination dia tu. Okay, sigma 1 you akan dapat 115.60 MPa daripada more circle you. Sigma 2, maksimum you akan dapat negatif 10.60 MPa. Negatif tu maksudnya dia punya position dia lah. Dia maksudnya pasti X arah Y. Arah ke tepi ke kiri kan. Okay, dapatlah yang tu. Settle? Okay, soalan 2 tak pergilah. Okay. Alright, settle. Ada persoalan tak so far? Yang terakhir sikit je ni. Alright, proceed. Okay. Kesian kat saya. Tak apa-apa. Saya dah berhajat nak buat ni kan. Okay, tak apa-apa. Sikit lagi. Baby pun tengah abah dia tengah settle kan. Alright. So soalan yang pertama. One end of, ini soalan Jun 2016 One end of tie bar of diameter D, okay, is connected by pin diameter, okay, macam biasa. Terus buat kat sini dia punya simbol-simbol dia keluarkan diameter 10. Lepas tu apa lagi tu je dia bagi. Okay, dia minta D. Okay, dalam kes ni dia tak ada calculation lah. Maksudnya dia akan bermain dengan simbol sahaja. Okay, so what happened is find diameter. Dia bagi nilai bla 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 bla. Okay, so kita tahu bahawa untuk normal stress, okay, untuk normal stress, Allah,
Kenapa dia tak mau? Okay. Untuk normal stress, P over A kan? Itu jelas. So kita tahu bahawa P adalah stres darabkan dengan A kan? Okay. Sebab ni apa yang kita nak cari? Sebenarnya kita nak cari D ni. Okay. Cara dia adalah you kena trace D tu ada kat mana macam tu. Aku nak cari D ni tapi D ni ada kat formula mana? Betul tak? So D ni selalu ada kat formula A, betul tak? Dalam formula A ada D. So nak dapatkan A, you kena tahu A ni ada dalam formula apa Oh, formula shear equals to P over A. Oh, dapatkan ni dulu, ni boleh dapat D. So you have to think. Buat apa pun, you kena ada simbol. Simbol tu kena wujud dalam kepala je Alright. So, you kena rearrange the formula ni. This is what you call reverse engineering. Okay, nak tahu D tu kena dapat A, nak dapat A tu kena tahu stress macam tu kan. Okay, so balik pada step kita. Dari sini you akan dapat, you akan selesaikan, you akan dapat pi. I guna D square over 4 lah sebab dia nak D kan. Dia nak D, bukan dia nak R. Ataupun jari dia kan, radius. Okay, so dapatlah yang tu. Itu yang first. And then we know that untuk shear stress pula, okay, kita tahu bahawa tau equals to F over 2A. Ataupun ada apa, ingat tak? 1.5. Sekejap. Okay, this is double shear. Okay, double shear. Kenapa dua? Sebab double shear. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak buat ni sebenarnya. Okay, 2A. Kenapa 2? Sebab double shear. Kenapa double shear? Nampak tak? Bila dia tarik ni, dekat mana akan berlaku shear? Kat mana berlaku shear? Sini kan? Okay, that's why ada double shear. Dia ada 2 kat situ. Okay, so double shear, formula dia macam tu. So dari sini you tahu bahawa F adalah tau darabkan dengan 2A. Okay. So tau is 2A tu apa? Pi D square over 4 kan. So cancel you akan dapat 2 kat sini. So basically kat sini you akan dapat tau pi D square over 2. Okay, daripada 2 equation ni, okay, ni 1, ni 2. Okay, you samakan dia, we do have P is equal to F. Betul tak? Kita tahu bahawa P, pressure ataupun force yang ada sama dengan force yang dekat dalam tu tak, internal sama dengan external force kan. So we do have, samakanlah. Sigma pi D square over 4 sama dengan tau pi D square over 2. So dari sini you selesaikan, you akan dapat tau, so D is equals to 2 tau macam ni. Okay, you kena kalau kes ni you kena guna D dengan D yang sepatutnya lah. Okay, contohnya kat atas ni I guna D besar lah supaya tak nak confuse. Okay, so atas ni I guna D yang besar, capital D, baru tak confuse kan Ustaz tukar balik. Okay, yang ni I guna D besar. Okay, yang bawah ni I guna D kecil. Okay, okay, ni I guna D besar. D besar, bawah tu D kecil. Okay, so you akan dapat equation ni lah jawapan dia. Alright, so itu yang untuk soalan yang pertama. Alright, soalan yang kedua, second last. Clear yang tu So nampak 5 markah je sebenarnya. Okay, so nak dapatkan ini je equation dia. Okay, so soalan yang kedua, 3 columns made. Okay, dia bagi kat sini ada 3 columns, steel, aluminium, steel, bla bla bla. Okay, the column length, okay, column length semua sama 250. Lepas tu dia bagi kat sini T. Okay, temperature nampak. Okay, nampak tak? Bila nampak temperature ni, boleh tak terus keluarkan formula dia? Terus cari kat buku ke apa benda. Okay, kita tahu bahawa, apa ingat tak? Deformation due to stress kan? Deformation due to, saya nak buat ni. Kita tahu bahawa delta, macam mana formula dia? Tak. Kita tahu bahawa T tadi. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Sat. Okay. So satu So kita ada T1, lepas tu dia determine, determine T2. Kita tengok dulu baca soalan tu. Determine T2. So dia nak tahu T2.
T2 berapa. Lepas tu dia bagi tahu force kat sini, tension force, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi kat sini tension force dan compression force. Okay. So what we have is, apa dia compression tension? Okay, at first kat sini you kena tahu apa dia force, tension dan compression. You kena tengok elemen tu. Mana satu elemen yang compression dan mana satu yang tension. So basically, you nampak kat sini, bila kita tekan, Allah. Okay, bila kita tekan ni, kan, kita bagi tekanan dekat sini, apa yang berlaku? Kan berlaku steel dengan aluminium ni kan. So basically, at first you kena lukis diagram dia dulu, free body diagram dulu. Dia minta tak minta, tak apalah kita lukis. Okay, at first kita lukis tu free body diagram. Free body diagram ni looks like, okay, kita ada satu elemen. So nampak tak yang ni, okay, ni 90 kilonewton. Mana dapat 90 kilonewton ni kejap W dia bagi apa tadi bla 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 bla. Oh, UDL. Macam ni, okay, 100. Sekejap, calculator saya mana? 150. Okay, 90 betul lah. Okay, at first you kena dapatkan ni dululah. So nak dapatkan point load dia, apa? W, L. Macam ni nak kira? 100, ni 150 kali dengan 0.6. Okay, ini 150 kilonewton tu kali dengan dia punya length dia. Okay, 0.6. Kita dapat 90 tu. Okay, so 90. Lepas tu tindak balas dari bawah ni dia dua lah. Okay, F steel, yang ni F steel juga, yang tengah tu F aluminium kan. So this is how the free body diagram looks like. So kita tahu bahawa data dia bagi kat sini ada dua kan. Satu F, yang ni F apa? Yang ni F compression. Compression sebenarnya mengalami compression apa? Okay, ST. Yang mengalami tension, compression. Okay, 1, 2, 3 F. F aluminium. Terbalik pula saya. Set. Okay, compression 1, 2, 3 ni F. F aluminium. Dia ni F ST. Okay. Yang ini akan mengalami compression, yang ni mengalami tension. Macam tu. Okay. So basically, you kena keluarkan nilai dia. Okay. So kita tahu bahawa F, apa tadi? FST sama dengan negatif 16.4. Negatif sebab dia compression, negatif sebab dia tension. Lepas tu kita ada F aluminium, kita ada 1, 2, 3 kilonewton. Okay, settle yang tu. So what we did is, okay, kita tahu bahawa bila dia tekan ke bawah, setuju tak semua bahawa delta dia sama? Delta steel dengan delta aluminium sama kan? Bila dia tekan ke bawah tu perubahan samalah sepatutnya sebab semua load tu distribute dia panggil uniform distributed load kan, dia uniform. So maksudnya perubahan pun sama. So bila perubahan sama, delta ST sama dengan delta aluminium. Okay, ini yang pertama equation. Okay, so equation yang kedua pula apa benda? Okay, kita tahu bahawa daripada equation ni, kita tahu bahawa delta ST sama dengan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Due to, apa orang panggil? Due to dia punya T dia kan, berdasarkan temperature yang dikenakan, kita tahu bahawa steel tu dia punya perubahan adalah negatif je dia ke bawah kan. Bila ke bawah kita akan dapat negatif je delta ST. Okay. T plus delta STF. Okay, sekejap Okay, apa dia T dengan F ni?
T is due to temperature, F to load. Kita tahu bahawa delta yang berlaku disebabkan dua benda. Satu kesan daripada temperature, satu lagi kesan daripada load. Betul tak? So kita kena tambah dua-dua tu. Okey, kenapa temperature negatif? Sebab apa? Sebab kalau you tengok kat sini bla 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 kejap respective. Okay, so kita assume dia berkurang. So negatif. Okay. So untuk delta aluminium pula sama juga, kita assume dia berkurang. So delta aluminium daripada temperature plus delta steel daripada force. Nampak? Okay, so kita kena combine dua-dua tu. So daripada sini kita apply. Tadi kita dah kata ST sama dengan delta aluminium kan, so samakan equation tu, you akan dapat satu equation yang panjang lah, betul tak? Delta ST temperature plus delta ST due to load sama dengan delta aluminium due to temperature negatif, lepas tu plus delta steel due to force load kita. Okay, so equation ni adalah equation yang kedua. Yang tadi tu yang pertama kan. So yang pertama kedua ni bila you satukan you akan dapat di manakah kita? Okay, you akan dapat kat sini. Okay, soalan dia bagi kan. Soalan dia bagi aluminium 73.1, untuk steel dia bagi 200, GPA, right? So daripada equation 1 dengan 2 tu you cuba selesaikan sendiri, tolong semua dah bagi dah kat sini. Okay, you akan dapat T2 80 degree. Mungkin dapat nilai 80 degree. So nampak tak kita dia bagi tadi 20 kan. So dia bagi 20, kita dapat 20. So maksudnya 20 ke 100, so maksudnya dia berlaku perubahan. Maksudnya dia makin panas lah. Okay, dia makin panas suhu dia tu. Alright. So itu soalan yang pertama, yang second last. Clear ni kita tengok balik ni, sorry lah laju sikit. Tapi basically perubahan ni disebabkan ada dua, temperature dengan load. Okay, so you ada dua equation untuk dapatkan dua unknown tu. Okay, so settle yang tu. Soalan yang terakhir insyaAllah. Okay, Jun 2016. Okay, ini again nampak more circle lagi. Alright, more circle. So kita tengok sikit. Bla 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 bla. Okay, again convert dalam bentuk apa? Simbol, supaya otak you dapat terima dan proses lebih cepat dan tahu apa nak bertindak kan. Okay, so this is minimum stress principle. Minimum stress P, maksudnya P1 ke P2? Maksudnya ni P2 lah kan, minimum. Kalau maksimum P1 kan. So sama dengan 130. Lepas tu dia bagi tahu maximum principal stress rotation. Okay, so dia minta cari apa? Sekejap Dia minta compressive stress, maximum dengan orientation of principal plane. Banyaknya. Tolong convert dalam bentuk simbol, baru otak you tahu nak bertindak macam mana kan. So maximum stress ni macam mana simbol dia? P atau maximum. Ni orientation of principal stress theta P kan. Kalau theta S tu shear. Okay, ni pun dia nak cari juga. What else dia nak cari? Compressive stress. Ni pun dia nak cari juga. Okay. Maximum principal stress ini P1, P2 tu minimum kan, P1. Nampak bila you keluar kat simbol ni baru you nak tahu nak cari apa. Okay. So again, soalan bagi ini apa? Ini stress X kan. Stress Y dia tak bagi kan. Lepas tu tau, ni tau berapa? Tau positif negatif. Ke bawah negatif, ke kanan positif, so ni negatif. Negatif. Okay. Alright, good. Okay, so dari sini you lukis, you dapat kat sini sekejap bla 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 bla, you dapat set. Okay, you kena plot lah. Okay, you kena plot graph you sekejap 70. Nampak? Tahu dah bagi kan? Kita tahu bahawa C adalah macam mana? Sekejap Kita tahu bahawa okay, kat sini koordinat dia X,
Koordinat dia sigma x, tau xy kan. So koordinat kita adalah 60 dengan 70. Dia bagi kan 60 70 tu? Okey. Lepas tu y pula sigma x sama je, tak payah. Okey. So dari sini you akan dapat daripada nilai ni you akan dapat satu nilai nilai P kan? Nilai stres. Contoh lukis Okey, contoh lukis. Kejap. 60 70. So 60 70 you akan dapat sigma y 92. Sekejap 60 somewhere here 70. Okey, you akan dapat lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam tu. So kat sini you kena plot lah. Kan you kena plot. Soalan dah bagi kan? Soalan dah bagi nilai P2 berapa? Soalan bagi nilai P2 tadi 130 maksimum 130. Maksudnya nilai P2 tu tak boleh lebih daripada 130. So, okey, dekat sini you kena assume bila dia kata P2 ni, P2 mesti lebih besar, lebih kecil daripada 130 lah kan. So you assume dia apa? Contohnya lah. You have to assume in this case sebab dia bagi maksimum 130. So dalam kes ni kita boleh assume sigma P2 ni mungkin 120 sebab kurang daripada 130 Okey, so bila kita dah tahu ni, you boleh plot tak? C dah tahu, you boleh plot ni kan. Bila plot, you akan dapat kat sini P1 6.5. Nanti you cuba plot. Okey, MPA. Okey, lepas tu dari sini you akan tahu sigma y, you check daripada you punya Mohs circle. MPA. Okey, daripada ni you boleh dapat nilai theta 21 degree. Okey. Yang ni clockwise. 21 degree. Sebab apa? Sebab you dapat kat sini 2 theta nanti bila you buat solution 2 theta sama 42 degree. So theta sama dengan 21 lah kan? 21. Okey. So tau maksimum sama dengan 104 dA. Tau maksimum kat mana? Kat sini. Ni tau maksimum. You kena baca daripada graf. Alright. So settle yang tu. Okey, so itu sahaja. Allahu Akbar, alhamdulillah. Masya-Allah tepat pukul 1. Maaf lah ya. So 2 jam kita. 10, 11, 12. 11, 12, 1. Okey. So settle soalan 1, soalan 2, set kedua, set ketiga. Okey. Saya akan share solution benda ni dengan boleh ke nak share? Nanti saya cubalah tengok macam ni So itu sajalah untuk malam ni, dah lewat sangat dah. So saya harap sangat membantu. Okay, don't be stressed. Nanti pun kasih pasir ni. Sorry? Nanti pun kasih pasir ni. Nanti? Nanti puan kasih ke benda ni pasir ni? Boleh, saya boleh bagi, insyaAllah saya share dekat dalam team. Okay, dekat dalam team group tu nanti saya akan share, saya post. Boleh kan semua dapat kan? Boleh. Boleh. Okay, so kalau macam tu sekejap lagi saya share dekat, saya akan print PDF. Okay, saya akan print dan saya akan share dekat dalam group kita. Dalam ni lah, dalam team ni. Okay. So saya doakan yang terbaik untuk you all, jangan stres. Yang penting macam saya cakap tadi, faham, jangan hafal, itu saja. Dan yang paling utama minta restu parents, okay? So take care semua. Terima kasih spend masa 2 jam dengan saya. Terima kasih madam. Assalamualaikum. Bye. Salam. Thank you so much. Right. Terima kasih madam. Right. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.